Satu ketika dahulu, ada satu lelaki namanya Toma Al-Hakim. Ayahnya doktor yang masyhur di kampung dia tu. Selepas ayahnya meninggal, Toma ingin menjadi seperti ayahnya, yakni doktor yang memberi rawatan dan menulis ubat untuk pesakit. Maka ramai ahli kampung itu datang jumpa Toma sebab dia yang mewarisi ayahnya, yakni ilmu rawatan. Tapi mereka rasa belik, iaitu atau kerana setiap kali ada orang sakit datang jumpa Toma, kebanyakan orang yang sakit datang jumpa Toma Al-Hakim, dia akan meninggal lepas berapa hari atau sakitnya akan semakin turun. Selepas mereka siasat tentang perkara tu, ulama yang ada di kampung itu, ini di zaman Islam, ulama yang ada di kampung itu datang kepada rumah Toma Al-Hakim ni. Mereka jumpa di dalam rumahnya banyak ada ular yang berwarna hitam, dibunuh banyak ular warna hitam. Jadi mereka belik dan mereka tanya dia, kenapa? Kamu buat apa dengan ular ni? Kenapa kamu carinya? Dia kata, sebab aku menggunanya sebagai ubat untuk orang yang sakit. Mereka kata, subhanallah, dari mana kamu dapatkan ubat ini? Siapa yang bagi tahu bahawa ular yang berwarna hitam ni ubat untuk beberapa sakit yang sama, beberapa sakit yang lain-lain pun? Dia kata, aku baca dalam kitab yang ayah aku bagi, yang ayah aku guna untuk memberi ubat kepada orang yang sakit, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, Masya Allah, bagus, cuba tunjukkan kita hadis tu. Lepas ulama agama mereka cek hadis yang diguna oleh Toma Al-Hakim tu, dan dia telah membunuh ramai orang melalui bacaan salahnya dalam hadis tu. Hadis tu berbunyi Al-Habbatu As-Sauda, yakni habbah sauda, habbah barakah, biji hitam tu yang berkat. Al-Habbah, huruf ba, habbah, habbah yakni biji. Tetapi Toma Al-Hakim ni, sebab dia mengambil kitab ayahnya tu, tanpa mempelajari ilmu itu dengan ayah dia, tanpa mempelajari juga dengan ulama yang lain, maka dia baca hadis itu dengan salah. Dia baca Al-Habbatu As-Sauda dengan Al-Hayyatu. Dia menukarkan, dia baca salah sebab catatan kitab itu ada satu titik yang lebih yang salah pada tulisan hadis itu. Dan ini biasa jadi hatta sampai zaman sekarang. Pustakaan itu atau ini orang yang cetak kitab macam tu, kadang-kadang tambah satu titik, kadang-kadang barisan yang salah, kadang-kadang satu perkataan hilang, jatuh daripada barisan itu, hadis atau kata-kata ulama yang lain. Jadi Toma itu dia baca Al-Hayyah, bukan Al-Habbah. Hadis Rasulullah Al-Habbah, tapi dia baca Al-Hayyah. Jauh sangat berbezaan antara maksud Al-Hayyah dengan Al-Habbah. Al-Habbatus Sauda yakni biji berkat yang hitam. Tapi Al-Hayyah, kalau huruf ya kita tambah titik saja, satu titik, Hayyah, dia menjadi ular dalam bahasa Arab. Jadi Toma ini dia baca hadis salah. Dia bacanya Al-Hayyah, iaitu ular berwarna hitam adalah ubat kepada segala penyakit. Maka dia dah mulakan kerjanya menggunakan hadis itu yang dia bacanya salah. Kerana dia berguru dengan buku
dia berguru dengan kitab. Sehingga ada satu orang datang kepadanya, sakit mata, maka dia bakar ular yang hitam tu. Kemudian dia ambil habuknya dan dia suruh orang tu letak dekat matanya. Subhanallah, lepas keluar dari rumah Toma, orang itu buta terus. Sebelum tu sakit mata saja. Dia terus jadi buta dan selepas beberapa hari sahaja meninggal. Dan ulama sejarah, hatta ulama agama dan ulama sejarah, masyhur kisah Toma ni. Sehingga Toma ini menjadi contoh untuk kejahilan. Ada bahagian ulama dia kata, kalau engkau berguru dengan buku sahaja, engkau akan menjadi lebih sesat daripada Toma. Toma menjadi contoh untuk kejahilan, kebodohan dan kesesatan. Kenapa? Sebab dia berguru dengan buku, bukan berguru dengan ulama, dengan masyaikh, dengan sanad mutad. Dia tak ada sanad, ilmunya tak ada sanad. Sanad itu apa? Sanad yakni berguru. Ada guru. Guru tu belajar dengan gurunya. Guru tu belajar dengan gurunya sehingga Rasulullah SAW. Jadi ilmu itu dipercayai. Sebab kita mengambilnya daripada ahlinya, daripada ulama. Oleh itu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama berkata, man kana syaikhuhu kitabuhu kana khata'uhu aktsaru min sawabihi. Barang siapa yang berguru dengan buku sahaja, tidak berguru dengan ulama, tidak pernah belajar dengan ulama, tidak pernah mempelajari asas ilmu agama, maka ulama kata kesalahannya akan menjadi lebih banyak daripada kebetulannya. Sebab itu bahaya kita mempelajari atau mengambil ilmu agama daripada buku sahaja. Tak rujuk kepada ulama, tak belajar asas ilmu agama, fiqh, hadis, bahasa Arab, sebagainya. Ulama kata, ini orang yang berguru dengan buku. Bagaimana orang yang langsung tidak berguru dengan buku, tidak berguru pun dengan ulama. Itu pasti menjadi lebih sesat, lebih jauh daripada kebenaran dan tidak memahami. Dia tidak akan memahami agama dengan betul-betul. Jadi kita wajib berguru dengan ulama. Kita belajar dengan sanad muttasil sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan rasa cukup dengan buku. Dan ulama kata, kalau ini kata ulama tentang orang yang belajar dengan buku, bagaimana di zaman kita sekarang dengan orang yang belajar daripada media sosial, daripada Google, daripada YouTube, daripada media sosial. Sebab media sosial sekarang Masya Allah bercampur semuanya. Ada ilmu agama, ada ilmu yang bukan agama pun. Ada ilmu yang sahih, ada ilmu yang sesat. Jadi ulama kata boleh kita ambil faedah daripada ilmu yang ada di media sosial, yang daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, tetapi selepas, bukan itu sahaja menjadi sumber belajaran kita. Tapi ulama kata selepas kita mempelajari asas ilmu agama di depan guru, dan kita rujuk juga kepada guru kita. Moga-moga insya-Allah kita menjadi antara orang Islam yang berguru, yang ada guru, yang mengambil ilmu agama ni dengan sanad muttasil sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan menjauhkan kita daripada sesat dan kejahilan dan kebodohan di akhir zaman ini. Amin amin ya rabbal alamin.